Lepas tu kita baca semula. Okay, soalan ni cantik juga, iaitu Abang Jamil kita ada. Tu ada belakang ni. Yang tanya. Okay. Dia kata dia dengar ceramah seorang syekh, dia kata baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat ni status hadisnya adalah dhaif, lemah. Kelebihan surah Al-Kahfi itu banyak hadis-hadis yang sahihnya, tetapi yang khusus menyebut hari Jumaat dan malam Jumaat tu status dia dhaif. Bagaimana dia kata? Kita pencerahan ya. Okay. Jadi berhubung dengan hadis-hadis membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malam Jumaat ini menjadi khilaf di kalangan ulama daripada dulu lagi. Ta'in al-salaf. Okay. Sebahagian ulama mengatakan bahawa hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang sandar kepada Nabi sebut. Khoning mereka kata tak sahih. Yang kedua, yang disandarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, tak sandar pada Nabi tapi sandar pada Abu Sa'id Al-Khudri, khoning sebahagian pula kata sahih. Bila ada situ. Dah. Okay. Bagi yang mengatakan bahawa yang disandarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri ini sahih, maka yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah melibatkan perkara ghaib. Apabila perkara ghaib, hadis itu asalnya dipanggil hadis marfu', hadis yang disandarkan, hadis mauquf, hadis yang terhenti dekat sahabat, tetapi dari segi hukumnya hadis ini dianggap sebagai marfu' juga, macam disandarkan kepada Nabi juga, sebab dia merupakan perkara ghaib. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri boleh riwayat kalau dia tak dengar daripada Nabi? Antara hadisnya bunyinya ialah man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma baina jum'atain. Dikatakan bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan menjadi cahaya kepadanya, akan bercahaya, dijadikan cahaya kepadanya di antara dua Jumaat. Baca malam Jumaat tu hingga Jumaat akan datang, ada cahaya. Jadi ini perkara ghaib ke apa? Jadi benda ni mesti mari daripada Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri nak wayak lagu mana benda yang macam ni? Tak. Okay. Begitu juga dengan apa yang disandarkan kepada Ibnu Abbas contoh. Ketika menghuraikan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah memberi orang yang beriman ini beberapa darajat, mengangkat beberapa darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, Allah mengangkat darajat beberapa darajat. Jamak, plural, banyak. Kata Ibnu Abbas, diangkat orang yang diberi ilmu pengetahuan 700 darajat berbanding dengan orang Islam awam. Dan satu darajat dengan satu darajat adalah 500 tahun perjalanan. Ini adalah perkara ghaib. Walaupun dia Ibnu Abbas pakai riwayat gitu selalu dan orang riwayat daripada dia. Dia tak sebut Nabi riwayat. Kalau ikut ni panggil mauquf, terhenti dekat sahabat. Tetapi dari segi hukumnya dipanggil marfu' juga. Macam disandar kepada Nabi juga, cuma dia tak sebut ya Nabi riwayat. Sebab benda ni benda ghaib, dia tak boleh beritahu melainkan benda itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca tadi, yang saya baca tadi ada sebut hari Jumaat. Hadis ni juga diriwayatkan oleh ulama-ulama lain tanpa hari Jumaat. Ikutlah kelebihan ni akan berlaku tak kira lah hari Senin baca ke, hari Rabu ke, hari apa ke. Samalah kelebihannya. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ini khilaf di kalangan ulama hadis. Ada yang mengatakan dhaif,
Ada yang mengatakan Hasan, antara yang kata Hasan Al-Imam Ibnu Hajar. Dia kata hadis ini status dia Hasan. Sebahagian ulama hadis yang moden ni antaranya ialah Syekh Nasruddin Albani, meninggal lebih kurang 20 tahun yang lalu, orang Albania. Kemudian dia belajar di Syria, belajar di beberapa tempat, kemudian dia menjadi pensyarah di Universiti Islam Madinah. Banyak kitab-kitab dia berkenaan dengan hadis ini dan sangat dihormati. Bila pencen dia duduk di Jordan dan meninggal di sana lebih kurang 20 tahun yang lalu. Tulisan tangan dia cantik. Lalu kitab-kitab yang dia tulis tangan ni begitu banyak sekali diwakafkan di perpustakaan di Universiti Islam Madinah. Sangat dihormati orangnya. Di negara Arab, orang buat PhD, master apa ni, takhrij hadis dipanggil sahih ke tak sahih, biasa ambil daripada dia. Sebab hampir keseluruhan hadis tu dia takhrij sahih ke, hasan ke, dhaif. Antara lagi Syekh Syu'aib Al-Arnaud, mati dah juga, orang Syria juga. Syria ni ramai ulama-ulama hadis. Ramai ulama hadis. Syekh Syu'aib Al-Arnaud ni salah seorang guru saya. Dia hafal hadis dikatakan lebih daripada 100,000 bait. Allahu Akbar. Dengan sanak-sanaknya. Daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni sampai ke Nabi SAW. Alim orang ni. Tengok muka tu tenang dah kita. Janggut panjang. Putih wajahnya. Okay. Jadi dua orang ni di antara yang masyhur dan banyak lagi lah ulama-ulama ni di antara yang masyhur. Jadi Syekh Nasruddin Albani dia kata hadis riwayat Hakim ni dari kajian dia nya status dia sahih. Satu lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga dia sebut bahawa barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat maka akan terpancar cahaya untuknya sejauh terpancar daripada dirinya sehingga ke Baitul Atiq, iaitu Mekah. Kaabah tu Baitul Atiq, rumah lama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Syekh Nasruddin Albani mengatakan hadis ini juga dari segi sanadnya sahih. Okey. Walau bagaimanapun khilaf di kalangan ulama di dalam menentukan tahap kesahihan hadis ini, berlaku khilaf di kalangan ulama. Antaranya saya lihat puncanya ialah kerana hadis ini di peringkat tabi'ut tabi'in. Diriwayatkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga diriwayatkan oleh Syu'bah, diriwayatkan oleh Husain. Ini tiga orang ulama hadis di zaman peringkat tabi'ut tabi'in. Riwayat yang kuatnya daripada Ats-Tsauri dan Asy-Syu'bah dia tak sebut tentang hari Jumaat, malam Jumaat ni dia tak sebut. Dia lebih siqah dan lebih alim daripada Husain. Tapi riwayat melalui Husain ni dia ada tambahan hari Jumaat dan malam Jumaat. Dua orang ni ambil daripada tok guru yang sama, tak riwayat hari Jumaat dan malam Jumaat. Pak ni ada penambahan. Maka disitulah antara punca kekhilafan ulama dalam menilai status hadis ini. Sebahagian ulama dia kata oleh kerana Ats-Tsauri ni lebih siqah dan lebih alim, lebih banyak hafalan dia, dan begitu juga dengan Asy-Syu'bah, maka dua riwayat ini diterima, iaitu tanpa sebut hari Jumaat dan malam Jumaat. Manakala riwayat daripada Husain ini ada tambahan ini dianggap dia terlupa atau berlaku penambahan, maka yang penambahan hari Jumaat ataupun malam Jumaat ini dianggap tidak sahih. Itu di antara puncanya. Okey. Kok yang kata sahih ni pula, dia beranggapan begini pula. Dia ada bukti-bukti bahawa Syu'bah, Ats-Tsauri dan Husain pernah dengar daripada guru dia dalam satu majlis. Masa riwayat tu tok guru dia tak sebut hari Jumaat, malam Jumaat. Tetapi dalam pertemuan yang lain, guru dia ada buat penambahan hari Jumaat dan malam Jumaat. Tetapi Ats-Tsauri dan juga Syu'bah tidak mendengarnya, tetapi Husain ada mendengarnya melalui majlis yang lain. Jadi begitu pula. Maka kalau begitu dia terima kerana ada bukti-buktinya. Maka ini adalah
ilmu hadis yang sangat halus perbincangannya. Dan dalam Islam ini dipanggil mahal ijtihad, tempat yang boleh para ulama berijtihad dalam menilai status hadis berdasarkan ilmu yang mereka miliki dan disiplin ilmu hadis yang ketat dengan peraturan-peraturan dia. Kalau dia ada bukti sungguh gitu gini, dia boleh buat keputusan sahih ke tak sahih. Jadi berhubung dengan hadis yang saya baca tadi, sebahagian ulama, ramai juga saya tengok ulama yang mensahihkannya, yang menghasankan punya ramai. Jadi majoritinya kata sahih dengan hasan. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dia kata dia sendiri pun suka surah Al-Kahfi ini dibaca pada hari Jumaat dan juga malamnya kerana riwayat-riwayat yang datang yang saya sebutkan tadi. Jadi macam Imam Syafi'i bersetujulah. Begitulah sebahagian besar ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh tu, dia masuk di samping hal-hal Jumaat tu, dia masuk juga sunat membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat ataupun malamnya. Kerana hadis-hadis tadi yang mereka nilai sebagai sahih ataupun sebagai hasan. Bila sahih dan hasan boleh buat hujah. Manakala ulama yang kata dia dhaif kerana ada kecacatan tadi, orang lain tak riwayat, dia ada penambahan hari Jumaat, malam Jumaat, ini dianggap sebagai kecacatan, penambahan terhadap riwayat yang lebih thiqah, maka dianggap hadis ini dhaif. Bahkan sebahagiannya lebih jauh lagi dianggap sebagai status dia adalah mungkar, menyalahi riwayat-riwayat yang lebih thiqah. Hak yang menerima pula dalam ilmu hadis ini dia panggil ziyadatul thiqah. Ada penambahan yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, yang dipercayai juga usaha ini. Maka berlaku khilaf dalam perbincangan yang panjang kalau saya nak sebut pada malam ini. Cuma secara ringkasnya saya boleh katakan bahawa hadis ini ada khilaf di kalangan ulama hadis dari segi menentukan status. Ada yang kata sahih macam Nasruddin Albani, ada yang kata hasan seperti Imam Ibn Hajar, dan ada juga ulama-ulama hadis yang mendhaifkannya, menganggap sebagai mungkar dan sebagainya. Jadi hak yang kata sahih dan hasan dia boleh berdalil, boleh jadi dalil. Sebab itu dia letak sunat tu. Mudah-mudahan kalau kita nak baca, nak pegang ni malam Jumaat, nak amal, mudah-mudahan boleh pahala. Mudah-mudahan hadis ini dianggap sebagai sahih dan hasan oleh sebahagian besar para ulama. Sebab Husain ni pun ulama hadis yang thiqah, maka dipanggil ziyadatus thiqah, penambahan terhadap hadis itu oleh rawi yang thiqah. Walaupun rawi-rawi lain tidak menyebutnya. Okey. Bagi yang kata tak sahih pula, yang tak sahih pula, yang kata dhaif pula, ni pula perbahasan panjang pula dhaif. Sebahagian ulama yang dhaif ni tak boleh amal. Sebahagian ulama dalam Fadailul A'ma boleh amal. Bila pula situ sehingga pada peringkat yang meletakkan hadis ini status dia mungkar, maka tak boleh dijadikan sandaran hukum, dan kalau kita duk buat sama juga maka dianggap sebagai bid'ah. Sampai peringkat gitu pula. Jadi kalau kita dengar perbahasan-perbahasan yang seperti itu, kita dengar je lah. Kalau nak ikut yang kata tidak sunnah, tak payah baca. Bacalah malam-malam lain. Kebetulan hari Jumaat ada kelapangan nak baca, bacalah. Yang tidak menentukan waktu dan hari. Surah Kahfi ni pahala dia besar. Banyak kelebihan-kelebihannya. Nanti kita akan bertemu dalam Sahih Muslim kita pun ada menceritakan kelebihan surah Al-Kahfi. Antara dalam Sahih Muslim ni, siapa yang hafal 1 hingga 10 ayat dan surah Al-Kahfi akan selamat daripada fitnah Dajjal nanti. Kita banyak lagi lah yang hadis-hadis yang lain nanti kita akan tengok. Cuma yang menentukan sunat baca hari Jumaat atau tak sunat, ni khilaf. Yang kata sahih hasan, dia kata sunat lah. Okay. Yang kata tak sahih, maka dia kata tak sunat. Bacalah bila-bilanya, boleh pahala belaka. Bezanya gini, yang kata sunat ni, dia baca surah Al-Kahfi tu boleh pahala dah setiap huruf tu.
Dia baca malam Jumaat tu pula, boleh pahala pula situ dari sudut malamnya. Kalau hak tidak menganggap sahih, maka baca tu bila-bila rasa saja dia baca boleh pahala je lah. Tidak mengkhususkan hari Jumaat sebab dinilai hadis ini tidak sahih di sisi mereka. Banyak hadis-hadis yang seperti ini yang menjadi pertikaian di kalangan ulama. Itulah di antara punca berbezanya mazhab-mazhab. Mazhab ni kata wajib, mazhab ni kata sunat, mazhab ni kata begitu, mazhab ni kata begini. Antaranya ialah dalam menilai darjah hadis ni, orang ni kata hadis ni sahih. Dia pegang, orang ni sunat. Orang ni dia kata tak sahih, maka dia kata harus. Begitulah antara sebab punca-punca yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Termasuklah ilmu hadis ni sangat luas lautannya, perbincangan dan perbahasannya sangat luas. Maka di sana akan berlaku kekhilafan di kalangan mereka dalam menentukan hadis-hadis ini. Umpama contoh, 4 mazhab yang besar, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Alat-alat muzik ni haram betul. Termasuk Imam Syafi'i. Yang bertali ke apa ke haram betul. Tetapi sebahagian ulama seperti Abu Dawud Az-Zahiri, anak murid Imam Syafi'i, Ibnu Hazmin Al-Andalusi, dan ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dia kata semua hadis-hadis tentang alat muzik ni tak sahih belaka. Kata mana? Tak sahih belaka dari segi sanad. Maka dia tak terima, maka dia anggap sebagai harus nak main alat muzik. Lah ni alat muzik dalam telefon buka ya dah. Dalam TV, dalam apa alat muzik yang boleh direka melalui komputer. Dah. Jadi kalau semua kata haram, susah itu. Nasib baik ada segelintir yang mengatakan bahawa hadis-hadis ini tidak sahih belaka. Antaranya Imam Abu Dawud Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazmin Al-Andalusi dan ramai lagi di kalangan ulama-ulama dari sudut menilai hadis ini. Bisa ke? Bisa dah. Ada satu soalan lagi tak sempat jawab. Jadi insya-Allah saya jawab pula di minggu hadapan insya-Allah. Ada satu lagi soalan, nak buka telefon saya tak boleh nak buka tadi, Pak Haji. Saya tengok semula insya-Allah jawab.